Assalamualaikum dan salam sejahtera para ibu sekalian. Apa khabar? Semoga semua dalam keadaan baik-baik saja. Okey, hari ini saya akan menerangkan lebih lanjut tentang perancang keluarga. Ibu ayah tahu tak, merancang keluarga adalah sangat penting untuk kesihatan ibu. Ibu-ibu yang telah melahirkan anak adalah digalakkan untuk menjarakkan kehamilan yang seterusnya. Dengan merancang kehamilan, ibu-ibu dapat memilih masa yang sesuai untuk hamil. Mesti ibu-ibu nak tahu bilakah masa yang sesuai untuk hamil, kan? Okey, untuk yang pertama, ibu-ibu yang berumur di antara 20 hingga 35 tahun. Yang kedua, keuangan yang stabil dan tidak membebankan. Dan yang ketiga adalah pasangan yang sudah bersedia untuk menimang cahaya mata. Yang keempat, kelahiran yang terakhir sekurang-kurangnya 2 tahun yang lalu. Dan yang kelima, ibu yang tidak mempunyai penyakit yang serius yang boleh menjejaskan kesihatan ibu dan bayi. Ingat ya, ibu dan bayi adalah berisiko jika faktor-faktor sedemikian tidak dipenuhi. Disebabkan itu, para ibu adalah digalakkan mengamalkan kaedah perancang keluarga yang berkesan. Okey, sekarang saya akan terangkan lebih lanjut tentang 5 kaedah perancang keluarga yang disediakan di klinik kami. Okey, kaedah yang pertama adalah penggunaan kondom. Kondom terdapat 2 jenis untuk lelaki dan perempuan. Kondom adalah sejenis sarung yang diperbuat dari getah lembut atau poliuretin disarungkan pada alat kelamin lelaki atau isteri. Kondom berfungsi sebagai penghalang sperma dari masuk ke dalam rahim. Cara penggunaannya adalah dengan menyarungkan ke alat kelamin sebelum persetubuhan dilakukan. Kondom perlu dikeluarkannya selepas ejakulasi. Keberkesanannya adalah 75% mengikut cara pemakaian individu. Faedahnya adalah senang untuk didapatkan dan lebih murah. Yang kedua adalah kaedah pil perancang. Pil perancang adalah hormon sintetik yang terdapat dalam bentuk pil mengikut kesesuaian wanita. Ia berfungsi bagi mencegah ovulasi dengan memekatkan lendir serviks dan bertindak sebagai penghalang sperma. Mulakan dalam 1 hingga 5 hari permulaan, dimakan sebiji setiap hari mengikut peraturan yang diberikan oleh doktor. Keberkesanannya adalah 99% berbanding kaedah yang lain. Pil perancang adalah selamat dan boleh diterima pakai oleh semua wanita. Kaedah yang ketiga adalah suntikan depo. Depo mempunyai hormon sintetik yang terdapat dalam bentuk suntikan. Ia mempunyai fungsi yang sama seperti pil perancang, iaitu mencegah ovulasi dengan memekatkan lendir serviks dan bertindak sebagai penghalang sperma. Suntikan ini harus diberikan setiap 3 bulan. Hampir 100% berkesan bagi wanita yang mengambil suntikan ini. Faedahnya adalah selamat dan senang digunakan. Ia memberi kesan dalam jangka masa yang panjang. Kaedah yang keempat adalah alat dalam rahim, iaitu dipanggil IUCD. Sejenis alat kecil yang berbentuk T dibuat dari plastik khas yang mengandungi kuprum yang dimasukkan ke dalam rahim. Ia juga berfungsi untuk menghalang pergerakan sperma dan implantasi bagi mencegah kehamilan. Doktor akan memasukkan alat tersebut di dalam rahim dan wanita perlu memeriksa untuk memastikan adanya benang IUCD tersebut. Keberkesanannya adalah 96% hingga 98%. Ianya selamat digunakan sehingga 3 hingga 5 tahun. Dan kaedah yang kelima adalah implanon. Implanon adalah hormon sintetik yang terdapat dalam bentuk rod plastik kecil yang disisipkan di bawah kulit lengan atas. Hormon yang dikeluarkan ini bertindak untuk mencegah ovulasi dan menjadikan lendir serviks lebih pekat. Maka sekaligus, kesan ini akan menyukarkan pergerakan sperma dan menghalang berlakunya persenyawaan jika ia dimasukkan pada waktu yang sesuai mengikut kitaran kesuburan. Kesan kontraseptif dapat berfungsi dengan segera. Ia merupakan kaedah mencegah kehamilan yang sangat berkesan dengan kurang daripada 1% kegagalan. Implanon adalah sangat efektif dan memberi kesan jangka panjang selama 3 tahun.
Okey, mulai saat ini, jom tentukan kaedah perancang keluarga yang berkesan serta bermanfaat untuk anda dan pasangan. Jadi, jika anda berminat untuk melakukan mana-mana kaedah perancang keluarga yang saya sebutkan tadi, boleh hubungi kami dengan nombor WhatsApp yang tertera. Sekian, terima kasih.